Saya tahu Mbak juga. PDRM sudah panggil ke pengetua dengan Waden untuk diselesaikan. Kan? Tapi dalam tak tahulah. Kita pun tak tahu kan. Dengan pok-pok begini, yang rakyat ni bijak. Yang rakyat ni tahu apa yang dia keluarkan, tahu apa yang dia cakap. Must be fair juga. Kita kena be fair. Cukup orang yang tidak adil, jangan kita. Kita kena adil. Jadi ada kemungkinan juga jadi macam Tio Bengkok 2.0. Apa dia? Ada kemungkinan kes Zara ni akan jadi seperti kes Tio Bengkok 2.0. Tio Bengkok. Okey. Kes Tio Bengkok tu itu politik, kita pun tahu. Maksud yalah. Kita pun tahu itu politik. Digunakan Okey. Tapi at least kes tu ahli keluarga kalau saya tak silap saman kerajaan kan dan menang. Betul? At least tindakan itu ada pada pihak adik Zara. Maksudnya siapa yang lalai dalam tugas orang, mungkin pelaku mungkin terlepas tapi tidak di akhirat. Tapi at least ada something kepada ahli keluarga Zara. Sekiranya lawyer dia saman kerajaan Malaysia. Betul? Macam juga kes-kes yang lain, kes modal Belanda. Kita tengok baru-baru ni menang. Kecuaian dalam penyiasatan kes. Betul? So, kalau tanya saya secara personal, keluarga Zara tidak akan rugi total. Betul, mungkin pelaku dia mungkin boleh lepas. Kan? Mungkin boleh lepas. Tapi kerajaan Malaysia tidak akan lepas. Kalau saman sudah dikeluarkan, kerajaan Malaysia tidak akan lepas. Kalau lawyer dia bijak, macam yang seperti yang saya tahu lawyer dia bijak, insyaAllah kemenangan saman sivil daripada keluarga Zara kepada kerajaan, dia mungkin boleh menang. Semua orang kata ni, awak ni siapa? Dia ni siapa? Sis ni siapa? Macam sis ni siapa? Ini siapa ni? Ramai. Wah. Akak lawyer Penat sudah baju dia. pink ni memang famous tu. Dia ni cuba tolong terangkan. Kak baju pink. Dia bekas lawyer. Sekarang dia jadi penasihat undang-undang sebab dia Penasihat undang-undang sekarang dia jadi penasihat undang-undang sebab dia sudah tubuhkan NGO. Kalau lawyer tak boleh jadi, tak boleh jadi NGO. So dia keluar jadi daripada tugasan dia sebagai peguam tu. Bagus. Ada orang sedekah air mineral, makanan untuk Orang sedekah ni baju hujan. baju hujan. Banyak. Memang kami media pun dari pagi pun. Oh, inilah abang yang selalu ikut saya tu. Tim media juga. TV dia. Dia follow ni kes aku daripada kes Ejira tu. Oh ya. Ya, dari kes Ejira dia akan vlog. Interesting mah. Yang Brunei tu. Okay. Oh. Patutlah abang tahu ni media kan. Media mesti tahu dulu apa. Mestilah media. Kita tahu bang, media boleh direct datang. Okey, saya perlukan statement. Jangan, saya tahu bang. Tim NGO saya banyak, tim media bang, banyak. Banyak. Sekiranya postmortem sudah siap, siapa yang pegang keputusannya nanti? Takut ada sabotage. Okey. Postmortem dilakukan, selepas dilakukan dia akan serahkan kepada pihak AGC. Dia akan serahkan kepada pihak polis akan rujuk kepada TPR. Okey. Lagi satu, tolong ulas. Jangan risau, salinan postmortem tu mesti akan ada dengan lawyer Zara. Mesti akan ada sama. Mesti ada kopi tu. Mak Zara pun. Betul, mak kepada Zara. Kau tolong komen pasal ada viral cakap pasal nama yang ditukar di JPN. Okay. Tolong komen. Saya pun memang mau komen itu sebab banyak betul kesalahan. Dia begini wah. Tukar nama di JPN, saya bukan membackup mana-mana ahli politik ya, tidak. Tapi macam saya cakap, sebelum kongsi kena sahkan dianya sahih ataupun tidak. Sebab kita sendiri akan dipertanggungjawabkan apa yang kita share. So kalau tidak sahih, jangan kongsi. Macam mana awak tahu? Saya sendiri mau tanya, macam mana tahu yang ahli politik tersebut tukar nama anak di JPN? Siapa yang keluarkan? Adakah fakta tu secara bertulis? Adakah saksi yang nampak ahli politik tersebut datang pergi JPN and then tukar nama? So it's not fair pula kalau kita tiba-tiba keluarkan naratif sebegitu. Tidak tahu kesahihannya, tidak boleh. Melainkan kalau ada yang tampil, tunjuk, oh betul dia memang ni. Tapi ingat, macam saya cakap, nama boleh sembunyi. Kau tidak boleh list nama anak-anak kau. Tapi gambar keluarga, kau tidak boleh sembunyi, bos. Gambar raya, kau tidak boleh sembunyi, bos. Gambar raya bersepa. Kalau orang dapat, kau masak. Itu saya akan nama kau boleh sembunyikan. Kau tidak boleh listkan nama tu. Tapi gambar raya
Gambar lagi keluarga? Apalagi kalau salah satu ahli keluarga muda suka sama kau, tiba-tiba post kau punya gambar keluarga. Tidak jadi satu kesalahan bila dia post gambar ahli keluarga. Sorry? Kenapa? Sial. Kesian bang. Nah, sial aku jadi PA dia ni. Terpaksa bang. Mari. Aku sudah lah mau scroll lagi kan. Jap. Boleh kan? Biar aku pegang. Sini kita. So jangan nanti kan awak pula kena. Saya kesian kalau awak kena saman. Jangan sebar-sebar. Sebab tu saya cakap nak lawan puak-puak begini kita sendiri kena jadi bijak. Kita sendiri kena tahu apa yang kita kongsi. Sebelum kita kongsi kita cek dulu. Betul tak ada bukti kan ni? Mana bukti dia? Jangan kongsi kalau benda tu tidak sahih. Sebab nanti end up awak juga susah. Jangan pasal nak kejar engagement. Jangan itu betul. Maksudnya sekiranya kes itu patut didahulukan, pihak forensik akan dahulukan kes itu. So tidak ada orang kata spesifik kena siap tarikh ini. Tidak. Sebab kita kena hormat pihak forensik untuk keluarkan, sebab untuk mengeluarkan satu-satu forensik mengambil masa yang lama. Betul. Bukan sekejap untuk keluarkan sebab forensik ni yang menentukan hala tuju kes tu. So kalau dia tersilap, dia tahu beban di tempat dia. Sebab pihak PDRM sudah terlepas masa tu. Sebab kita dorang buat kes, build the case based on apa forensik keluarkan. So kita jangan push. Sebab bila kita push, kalau dorang buat kesilapan, kes Zara yang akan teranaya. Lagi memang tidak ditetapkan. Tidak ada penetapan orang kata secara umum kena siapkan dari tarikh ini ataupun dalam masa sekian-sekian. Tidak ada. Melainkan kalau mahkamah keluarkan, hakim cakap kena dahulukan dulu laporan kimia, laporan forensik ni. So mau tak mau diorang pihak forensik memang kena keluarkan, memang kena siapkan laporan tu. Tapi still bergantung dengan pihak forensik juga. Minum dulu. Ni semua orang cakap ni, minum dulu puan, minum dulu. Minum hakak. Bos. Lepas ni tolong ulas tentang Yasmin. Yasmin macam mana dia cakap? Ini menarik. Siapa yang post keluarkan naratif pasal Yasmin? Siapa yang kasih keluar dulu? Saya mau tahu itu dulu. Siapa yang kasih keluar? Sebab saya pun ada maklumat. Tanya Yasmin. Saya pun ada maklumat. Pasal Yasmin saya ada maklumat. Saya tidak jadi NGO kalau saya tidak ada penyiasat saya sendiri. Cuma saya mau tanya dulu, siapa yang keluarkan pasal Yasmin? Siapa yang orang kata penemuan awal yang keluarkan statement Yasmin? Kalau rakyat dapat itu terlebih dahulu, kita akan tahu siapa. Contohnya, you keluarkan pasal Yasmin, betul? Siapa yang hubungi you kasih tahu pasal Yasmin? It's a big lead. Betul kan? Petunjuk yang paling besar. Itu yang patut dicari. Trail tu yang patut dicari. Sebab, siapa yang keluarkan pasal Yasmin? Macam mana dia tahu pasal Yasmin? Macam mana dia tahu? Sebab bila dia yang keluarkan pasal Yasmin, maksudnya you get the lead. Siapa yang bagi you? Siapa yang bagi tahu you? Dia cakap pasal daripada video Mama Zara. Pasal Yasmin tu adalah best friend dia. Tu orang cakap yang dia bagi tahu pasal Yasmin kan? Betul. Okey. Yang itu saya tidak nafikan. Betul. Saya dengar video tu. Tapi berkenaan dengan Yasmin disogok, dia apa semua, siapa yang keluarkan? Sebab bagi saya itu untuk mencebarkan kredibiliti Yasmin sekiranya kelak Yasmin dipanggil sebagai saksi. Sebab tu saya cakap jangan dulu kita tidak tahu sama ada Yasmin ni disat di mana. Sebab kena fikir. Contohnya saya bagi contoh. Kalau Yasmin cakap dia keluarkan satu segmen, Zara memang stres, Zara memang bunuh diri. Itu sudah liability di kes kita. Betul. Kedua pula, kalau contohnya Yasmin memang cakap, memang betul Zahra dibuli. Itu satu benefit di kes kita. Sebab itu saya cakap, jangan dulu kita tekan apa-apa pasal Yasmin ni. Sebab Yasmin ni boleh dan akan menentukan ke mana kes kita ni pergi. Sebab itu mungkin Peguam Zahra sendiri tidak keluarkan statement berkaitan dengan Yasmin. Peguam dia bijak, jangan risau. Peguam bijak. Peguam dia tidak akan jadi peguam kalau dia tidak bijak. Satu saya cakap, kita jangan keluarkan dulu statement yang itu. Kita kena simpan kita punya bulit. Kan?
Simpan dulu. Kena simpan dulu. Macam saya pun ada saya simpan, tidak boleh. Kalau ini tidak betul, nah baru kita pam. Kan? Baru masa itu kita sabar. Nanti lepas ini. Isu anak VVIP. Ulas. Kalau tanya saya kan, mustahil lah tidak ada. Kan? I didn't say yes, I didn't say no. Kan? Okay. Tapi Mustahil. statement saya mustahil lah tidak ada. Bukan dizanin lah guys, bukan dizanin. Kan? Mustahil lah tidak ada. Siapa lagi yang mampu untuk buat urusan, orang kata urusan basic yang sepatutnya dilakukan oleh pihak PDRM, pihak KPM terganggu? Siapa lagi yang mampu buat? Siapa yang bagi tekanan tersebut? Siapa? Itu kita boleh fikir juga kan? Itu boleh secara logikalnya sebab terlalu banyak dari trik yang keluar. Kan? Mustahil lah tidak ada. Tapi Boleh saya cakap, I didn't say yes, I didn't say no. Okay. Apa dia? 30.8. 3.8. Oh macam kes Hejira dulu. Ya, sampai sini. Masa kes Hejira 170k kah view? Tap share lah. Kita kasih lagi banyak view. Jadi Tap share. kalau kamu, sebab banyak yang saya ulas sebenarnya di laman buka buku. Boleh tengok di di buka buku apa buka biru? Buka biru. Buka biru. Rumah biru. Rumah biru. Inawil. Banyak saya ulas di situ. Tapi macam saya cakap lah, patutnya kita rakyat Sabah ni bersatu. Baik rakyat Sabah kah, rakyat Semenanjung kah, sebab kawan-kawan saya di Semenanjung pun bila tahu saya di sini, semua cakap, Ena you go, fight for justice, I pray for you. So di sini kita nampak, bukan setakat rakyat Sabah yang bertindak, rakyat di Semenanjung pun bertindak. Rakyat di Semenanjung pun terkesan. Kenapa saya cakap terkesan? Sebab kita kena tahu kes Adik Zahra ni menjadi satu penanda aras untuk masa depan anak-anak. Kalau ada anak nanti kan anak-anak. Sebab kita tidak mahu lagi kalau ada kes buli berlaku akan datang jadi seperti Adik Zahra. So biar diorang tahu sekiranya diorang buat apa-apa kes buli seperti ini lagi, inilah yang akan kamu hadap. Sebab itu saya cakap jangan putus asa, jangan berhenti untuk share. Tapi ingat, share benda yang bijak, share benda yang sahih dan tunjukkan yang kita ni adalah rakyat yang cerdik dan celik dari segi undang-undang. Kita bukan buta, kita bukan bodoh. Kita sedang memerhati dan kita sedang orang kata menanti apa tindakan daripada pihak berwajib. Itu yang saya cakap banyak kali saya cakap dalam saya punya Facebook, tidak sahih jangan kongsi. Sebab akta komunikasi bukan main-main bos. Pasal mesin basuh semua tu kan, jangan kongsi lah, benda tu memang sah. Benda tu tidak sahih. Macam mana aku cakap? Ramai betul orang percaya benda tu kan. Tidak, benda tu tidak sahih. Sebab kalau benda tu sahih, kita bagi contoh lah. Mesin basuh tu 6 kilo saya buat. Adik Zahra rasa-rasa berapa puluh kilo. Macam mana dia membuat masuk dalam situ dan macam mana mesin basuh tu berpusing? Tidak masuk akal. Sedangkan kita terlebih kain pun tidak berpusing sudah tu mesin basuh. Ini lagi manusia. Wan, macam mana ceritanya yang dia bilangnya kalau bakat semua ini? Apa dia? Ada yang suara. Okey, itu sebabnya forensik ambil pihak PDRM ambil video tu dihantar ke forensik untuk sahkan voice tu. Sebab itu adalah ugutan. Itu adalah ugutan. So bila ugutan, diorang boleh build case based on ugutan-ugutan tu. Boleh kembangkan lagi kes tu. Boleh kembangkan kes tu. Kembangkan lagi tuduhan-pertuduhan. Betul. So itu sebenarnya menambahkan pertuduhan lagi kepada si pelaku lah. Sebab itulah sebelum apa-apa, macam saya cakap, sebelum apa-apa yang diorang mau ambil maklumat, diorang kena sahkan benda tu betul. Sebab tu saya cakap, apa-apa kita kena sahkan benda tu betul. So, bila pihak forensik datang, pihak PDRM arahkan, dapat lagi bagusnya. Orang baik-baik. Okay. Ramai lah orang bagi sedekah-sedekah. Baguslah. Orang Sabah memang best. Bila ada isu-isu macam gini, ramai-ramai kena share-share makanan untuk yang cover-cover isu ni. Apa tu?
Tidak ada CCTV. 302. Kalau mereka bersalah, apa tindakan berlaku dapat? 302 lah. 302 ni. Tapi tidak mustahil. Kalau tanya saya, tidak mustahil dia diturunkan section kepada 304. Apa tu? Sebut. Macam otak aku tiba-tiba. Kamu Google lah. Tidak mustahil lah turun. Sebab apa? Sebab satu, mayat sudah pernah ditanam. Itu adalah hujahan terbesar. Kalau tanya saya kan, itu adalah salah satu hujan terbesar daripada pihak si pelaku lah. Sebab dan tidak mustahil juga si pelaku boleh menang kes ni. Si pelaku boleh menang. Dia boleh menang kes. Kalau dia contohnya lah dia ambil lawyer hebat kan. Saksi macam mana kita membuktikan? Sebenarnya sebab itulah saya cakap forensik ni menentukan segala-galanya. Sebab itu kita jangan push forensik. Jangan. Kita bagi dia buat kerja betul-betul. Apa? 10 jam pun 10 jam kita di sini. Yang penting kamu siasat betul-betul. Kan? Tapi itulah saya cakap. Nak Abil? 302 memang boleh kata kalau dia dapat bersalah. Cuma untuk build the case 302 ni ambil masa. Rakyat kepada rakyat. Itulah saya cakap. Sabar bu. Ina E-A-W-I-L. Ina Amil. Okay, bos. Kalau tanya saya kan, Bola CCTV. macam saya cakap, kegagalan terbesar KPM adalah sepatutnya dia menjadikan environment yang selamat kepada penghuni ataupun student di SBP, betul? Dan salah satunya yang sepatutnya kerajaan negeri bekalkan atau terutamanya KPM lah, Kementerian Pelajaran, adalah CCTV di semua sekolah. Sebab kita kena faham, ini adalah pemodenan, orang kata pemodenan arus. Permodenan arus. Semua benda kena bukti, semua benda kena dicatatkan. So, bila sekolah di sini tidak ada CCTV, terutama di SBP, di situ sebenarnya satu orang kata kelemahan yang paling besar. Cuba imagine kalau ada CCTV di semua sekolah. Adakah masih student terbuka peluang untuk membuli? Kalaulah ada CCTV, saya tidak rasa student-student kita ataupun budak-budak sekolah berani untuk membuli. Sebab orang tahu tindakan dorang, tindak tanduk dorang sentiasa diperhatikan. Tapi itulah kelemahan. Sekali lagi, kerajaan negeri, what you doing? KPM, what you doing? They are doing nothing. I speak English. Masih Kan ada polis-polis di sini. polis-polis pun penat sudah. Masih lagi belum selesai, belum habis. Kita biarkan pihak forensik. Kena tahu. Hospital yang sama, dia begini. Doktor di ward berbeza dengan doktor di forensik. Tidak sama. Doktor di ward yang tempat adik Zara ditempatkan adalah doktor neurologi. Doktor forensik, you have to take another sijil untuk menjadi forensik. So, dia sama sekali tidak sama. So, kalau dia di hospital yang sama pun tidak menjadi masalah. Dan kalaupun dia pindah hospital lain, still hospital kerajaan. Kalaulah betul orang kata, kenapa pergi hospital sama juga? Kan politik. You pindah pergi hospital mana pun, postmortem tetap kena dilakukan oleh hospital government. Tetap politik juga. So kalau di sini sekalipun doktor yang bertugas semasa mengesahkan kematian Zara bukanlah doktor yang sama yang melakukan postmortem. Tidak sama. Postmortem dengan doktor neurologi adalah dua departmen yang berbeza. Langit dan bumi itu. Sebab kalau you mau menjadi doktor forensik, you have to take another sijil ataupun course yang untuk membolehkan you jadi doktor forensik.
So tidak sama, tidak menjadi masalah tu. Lagipun jurisdiction dia adalah di sini, di hospital ini. So kita kena ikutlah. Apa yang patut kita ikut, kita ikut. Kita bagi kerjasama. Kita bagi orang kata siasatan, kita bagi laluan untuk siasatan. Mungkin kali pertama tidak ada sebegini rakyat bertindak. So mungkin diorang ingat, okey tak apa, masalah teknikal. Boleh simply claim masalah teknikal. Tapi bila sudah rakyat bertindak, you can't claim it's a technical issue anymore. Tak boleh. Apa dia? Puan, ulas pasal kalau adik Zara punya keputusan postmortem ini meragukan, pergi international macam mana? Maksud dia? International berbeza wah. Boleh dipohon, tapi kena ada alasan yang kukuh. Berbeza tu sebab kena tahu kenapa kita perlu panggil international, sebab itu seolah-olah menampakkan yang kerajaan Malaysia ni lemah. Kita gagal. Tidak, kita jangan nampakkan kerajaan kita lemah di mata dunia. Jangan. Kita perlu protect Malaysia. Okey, apa terjadi di Malaysia sepatutnya adalah tanggungjawab rakyat kita. Tapi kalau you cakap panggil sampai tahap sana, saya tidak syorkan lah, sebab situ menampakkan yang Malaysia ni macam lemah pula. Macam Malaysia ni kekurangan lack of intelligent people pula. Tidak, Malaysia ramai yang hebat-hebat. Tidak boleh begitu. Kalau betul meragukan, appeal balik. Tapi tidak semestinya lah kita kena panggil, kita kena gali mayat balik. Kita boleh panggil doktor yang buat postmortem untuk cross check dia di mahkamah. Boleh, tidak masalah. Lawyer yang hebat akan tahu macam mana cross examination yang patut dicakap, yang patut dibuat. Okey? Tapi kalau tanya saya, tidak, janganlah malukan Malaysia sampai begitu. Cukuplah. Kita kena berjuang sesama kita saja. Maksudnya kita tuntut keadilan tidak sesama kita lah. Tapi kalau janganlah babitkan begitu pula, kesian pula. Nama Malaysia nanti buruk pula. Betul. Saya sayang Malaysia, jangan. Saya anak Malaysia. Kan? Kita semua anak Malaysia. So, menjadi tanggungjawab kita untuk melindungi negara kita sendiri. Okey, apa lagi soalan yang ada tu? Sudah. Belum. Tadi macam bapak dia yang masuk. Pengetua ni tadi saya share pakaian terakhir arwah. Okey, pakaian terakhir arwah sudah diserahkan kepada pihak forensik. Sudah diserahkan kepada pihak PDRM hari itu. Baru diserahkan. Kenapa tiada reman? Good question. Itu juga yang saya tanyakan. Kenapa tiada reman? Siapa yang direman? Siapa yang ditangkap? Siapa yang dituduh? Ini adalah soalan-soalan yang valid untuk rakyat Malaysia tanyakan. Boleh tanyakan. Tidak ada masalah. Sebab kita ada hak bersuara. Bagaimana apa? Mana tadi? Mereka masuk sekolah yang Tidak, begini. ada satu soalan bagaimana kan? Bagaimana jika ada berlaku sabotaj pada proses postmortem terhadap adik arwah Zara Khairi? Kita kena buktikan apa sabotaj yang telah berlaku. Macam mana kita tahu kan benda tu sabotaj? Betul. Jangan keluarkan naratif begitu. Ya Allah. Kau pakai tudung juga kan? Dapat. Kesian dia ada. Kesian tu bukan. Gimana sudah tu? Ada Handphone powerbank. kau yang kena. Ada powerbank. Ada powerbank tapi di kereta. Maaf kah? Tak payah. Ada juga segitu lah. Okay? Satu kedai. Bagus adik ni. Dari mana ni? Betatan? Sendirilah. Oh tadi you pun ikut tu solidarity? Nak sempat. Sekejap kan di pelataran tadi kan? Itulah saya sampai tadi pun dia suruh tutup. Hujan mengkali kan? Tak ramai Bagus tadi. berapa umur dia? 28? Aku ingat sekolah.
Betul-betul macam baby. Dapat. Baby face mah bukanya kan? Sudah panggil ke pengetua dengan wadah untuk disosialisasikan? Kan? Tapi dalam tak tahulah. Kita pun tak tahu kan? Itu dulu saya mau tahu. Tapi PDRM sudah panggil berapa banyak pengetua. masalah teknikal yang PDRM keluarkan untuk kes ni? Berapa banyak refleksnya? Kuat sikit cakap, kuat sikit. Kita tidak mic. Saya mau tahu juga, bukan kamu saja, saya pun mau tahu juga pihak PDRM sudah memanggilkah warden dan juga pengetua di sekolah tersebut? Kalau panggil, apa keputusan kes? Apa? Bukan kamu saja. Sebab kami sendiri pun mau tahu. Saya sendiri mau tahu. Sebab itu adalah SOP yang sepatutnya dibuat daripada awal. Panggil ke tidak? Itu saya mau tahu dulu. Panggil ke tidak? Macam mana you tidak panggil, tapi laporan siasatan sudah lengkap? Apa justifikasi yang kali pertama laporan siasatan sudah lengkap? Apa? Banyak betul, terlalu banyak refleks berkenaan dengan kes ni. Terlalu banyak. Handphone kau Facebook ada? Ada. Mau live? Tapi dah ada lain bah sini ni. Ya. Ini boleh ada kan ni? Handphone aku? Atau hotspot? Alah, comel budak ni putih ni. Jangan. Dah. Aku punya ni tak berapa kuat punya internet. Aku biasa pakai, aku ambil yang paling basic. Ya kan boleh live kan? Kami berdiri kerana benar. Berapa umur kau ni, Dek? Kenapa nak pakai payung? Datang dengan siapa ni? Ya Allah. Baik, baik.